Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Nah, saudara-saudara, setelah isu skandal rasuah di Sabah yang semakin panas, hari demi hari semakin panas, dalangnya belum ditangkap-tangkap lagi. Beberapa nama besar sudah pun disebut. Ada adun yang dipanggil oleh SPRM dan bermacam-macam lagi lah. Jadi perkembangan terkini ini membawa kepada konspirasi untuk menjatuhkan Habibie. Saudara-saudara, rakyat Sabah sudah pasti ingin tangkapan berlaku kepada mana-mana perasuah, mana-mana pemimpin yang kotor. Jadi berkaitan dengan ini, satu komen daripada Presiden warisan yang pasti menggemparkan seluruh kepimpinan politik Sabah. Kerajaan Sabah diminta lebih telus beri penjelasan kepada rakyat. Kenapa Shafie Apdal membuat kenyataan sedemikian? Adakah kerajaan negeri Sabah hari ini, pimpinan Haji Jinor, tidak telus? Adakah kerajaan negeri Sabah, JRS, pimpinan Haji Jinor, sebenarnya tidak jujur? Jadi kenyataan Shafie Apdal ini menimbulkan banyak persoalan. Ketua Pembangkang Sabah Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal meminta kerajaan negeri lebih telus dalam memberi penjelasan kepada rakyat berhubung pelbagai isu dibangkitkannya dalam sidang Dewan Undangan Negeri kali ini. Beliau berkata, ini termasuk melibatkan isu perlesenan mineral supaya tidak wujud persepsi dari luar berhubung dakwaan tersebut. Pertama, berhubung kait mineral yang dibangkitkan, perlu ada transparansi. Kita tidak mahu ada persepsi di luar sana, walaupun faham ia masih dalam siasatan pihak berwajib, kita tidak ingin ia berlanjutan seakan-akan masyarakat dalam keadaan tidak tahu menahu mengenai perkara berhubung kait mineral dan siapa pemilik lesennya. Saya minta penjelasan walaupun tidak tuduh perkara ini. Katanya ketika sidang akbar di Dun Sabah. Katanya lagi dalam video tersebut juga bukan melibatkan adun pembangkang, sebaliknya adun daripada GRS dan ia harus diperjelaskan. Saya nampak tidak ada pun penafian yang diberikan sehingga dapat dijelaskan secara seterang mungkin untuk membolehkan rakyat faham dan tahu tentang perkara ini. Beliau yang juga adun senalang turut membangkitkan isu perbelanjaan dapat diperjelaskan secara telus menerusi belanjawan yang dibentangkan pada Jumaat. Sehubungan itu, beliau berharap semua isu yang dibangkitkan dapat diperjelaskan lebih terperinci, termasuk dimaklumkan dalam persidangan Dun Sabah. Adakah ini menunjukkan Shafie Apdal sekali lagi mempunyai cita-cita untuk menjadi Ketua Menteri Sabah buat kali yang kedua? Walaupun ramai yang mula memberikan komen, Shafie Apdal layak untuk jadi Ketua Menteri Sabah. Teman-teman, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Rakyat Sabah, rakyat Malaysia, khususnya di Sabah, sudah mulai menimbulkan persoalan, sudah mulai menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab, ataupun pertanyaan yang dinantikan jawabannya oleh seluruh rakyat, khususnya di Sabah. Pertanyaan ini adalah sangat mudah. Siapakah dalang utama bagi skandal rasuah di Sabah yang berlaku pada hari ini? Nah, itu adalah pertanyaannya yang sangat simpel dan yang sangat mudah. Tapi part yang susah adalah bagaimana nak cari jawaban kepada pertanyaan ini.
Saudara-saudara, mungkin beberapa nama yang telah terlibat di dalam skandal rasuah ini. Tapi kita tidak tahu siapa dalang sebenar skandal rasuah di Sabah ini. Walaupun nama ketua menteri disebut, nama beberapa adun, dan juga nama timbalan ketua menteri disebut, tapi kita masih belum tahu siapakah dalang. Dan terkini bekas CEO juga disebut namanya. Kalau nak cakap bekas CEO itu dalang utama di dalam skandal rasuah ini, ataupun mungkin mana-mana pemimpin-pemimpin yang menjadi dalang utama di dalam case skandal rasuah di Sabah ini, jawabannya adalah satu, sesuai dengan harapan netizen, sesuai dengan harapan rakyat Sabah yang benci dengan rasuah. Mana-mana ahli politik yang kotor perlulah ditangkap, perlu dikenakan tindakan undang-undang. Cakap jawatan semua memang perlu dipecat dan memang perlu dilucutkan jawatan sekiranya bersalah. Jadi saudara-saudara, rupanya bekas CEO yang kita dapat lihat melawan ketua menteri, bahkan mendakwa mempunyai bukti salah laku, ataupun ketua menteri Sabah Haji Jinor menyalahgunakan kuasa. Kita dengar sebelum ini ada berita berkata dakwaan mempunyai bukti bahwa ketua menteri Sabah Haji Jinor menyalahgunakan kuasa. Adakah ini dapat dilibatkan dengan skandal rasuah yang berlaku hari ini? Sehingga kan terdapat berita yang berkata bekas CEO jual anggur bagi kumpul dana lawan ketua menteri. Saudara-saudara, di sini masih menjadi pertanyaan siapakah dalang utama di dalam skandal ini, sehingga kan bekas CEO sanggup melawan ketua menteri. Bekas CEO jual anggur bagi mengumpul dana melawan Haji Ji, ketua menteri Sabah. Sejak melemparkan tuduhan terhadap ketua menteri Sabah, bekas ketua pegawai eksekutif Sabah Mineral Management John T. Enggihon menjadi sasaran kerajaan negeri. Dia telah dituduh melakukan salah laku dan bersekongkol dengan seorang ahli perniagaan selain laporan SPRM yang dibuat terhadapnya. Dia juga menghadapi saman undang-undang daripada pengurusan SMM. Sejak 3 hari lalu, John T. hadir ke Ibu Pejabat SPRM di KK untuk disoal siasat. John T. kini dalam usaha mengumpul dana melalui penjualan hasil daripada John Grapevines and Figs Garden di Tamparuli. Dalam catatan di halaman FB bekas CEO itu berkata, anggur sudah masak. Ini untuk saya top up, bikin bayar lawyer fee, yuran guaman. Terima kasih kepada yang prihatin, yang perhatiin, dan moral support yang banyak saya terima melalui WhatsApp dan Messenger maupun di media sosial. Semoga Tuhan merahmati kamu semua. Saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, adakah sebenarnya pihak ini yang bersalah ataupun pihak ini yang bersalah? Kita nantikan saja.